sebagai seorang mualaf memang ada masalah sikit baca ayat dalam Quran ni. Jadi alhamdulillah saya dapat belajar juga bantuan Quran digital ni. Ini semua adalah untuk membantu Hospital Tawau memberikan perawatan yang sepatutnya. Buluh ni sebagai bahan yang recycle balik untuk pendapatan dan juga alat mesra alam. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Nurul Al-Hidayah, Seri Manjung, Perak. Di sini, hampir 50 orang mu'alaf berkumpul setiap hari Minggu. Mereka hadir kuliah agama untuk melengkapkan diri dalam perjalanan kerohanian masing-masing. Samhah Nur Abdullah, 54 tahun, salah seorang daripada 4 tenaga pengajar di sini. Wanita berdarah Tionghoa ini akrab dipanggil Ustazah. Dia mula membabitkan diri dengan kerja-kerja dakwah di sini sejak 1993 kerana ingin membantu saudara baharu mengaji Al-Quran dan fiqh. Kampung tersusun Batu Tujuh, Lekir, Perak. Sebagai penggerak agama, Samhah tidak menang tangan mencari pelbagai kaedah membuka jalan untuk mu'alaf mendapat pendidikan agama secukupnya. Malah setiap Rabu dan Khamis, rumah kediamannya bertukar wajah menjadi madrasah untuk mereka yang berminat mendapat bimbingan menghargai dan menghormati keberkatan ayat-ayat Al-Quran. Pengalaman Samhah sebagai seorang mu'alaf lebih 30 tahun juga dimanfaatkan dalam proses ini kerana dia sendiri pernah mengharungi liku-liku perjalanan seorang saudara baharu. Ramai di kalangan mu'alaf-mu'alaf kita ni apabila dia memeluk agama Islam, banyak cabaran yang dihadapi oleh seorang mu'alaf sekiranya dia tidak meningkatkan ilmu pengetahuan dalam agama Islam, dan dia mungkin akan menghadapi masalah, dia rasa dia segan, dia malu pada masyarakat, pandang rendah pada dia. Jadi apabila saya merasai dan saya lalui tempoh-tempoh perik, jerit-perik sebagai seorang mu'alaf, maka saya ambil tugas bahawa saya akan membimbing mu'alaf-mu'alaf yang memeluk agama Islam ni. Saya cuba untuk membimbing mereka supaya mereka mempelajari agama serta mengamalkan ajaran Islam dengan sebaiknya. Apabila saya mengajar mereka, itu dah menjadi satu orang kata apa, keseronokan bagi diri saya, dan mereka memperolehi ilmu-ilmu tersebut, dan saya rasa amat gembira lah, dan saya seronok mengajar dengan mu'alaf ni. Seronok lah, satu senang faham, betul. Yalah kita dah lama masuk Islam tapi tak tahu lagi pasal mengaji semua kan. Jumpa dengan ustazah, pandailah sikit, enjoy lah belajar dengan Ustazah Amha. Ini aktiviti kegemaran Samhah dan suami Ahmad Hassan Nuri. Walaupun Samhah banyak meluangkan waktu senggangnya membuat kerja-kerja dakwah, namun masa bersama 8 orang cucu adalah yang paling istimewa buat dirinya. Walaupun beristirahat, jiwa seorang pendakwah sentiasa memikirkan pendekatan terbaik demi manfaat umat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heranlah tanpa diduga terlintas dalam fikiran Samhah satu idea menarik pada Ramadan lalu. Satu hari apabila saya menonton rancangan workshop ni, saya dapati rancangan ini dia ada iklan Quran digital. Jadi saya pun tengok rancangan itu. Apabila saya tengok rancangan ni, saya dapat satu idea yang menarik lah di situ. Sebab bila saya sebagai orang yang mendidik mu'alaf ni kan secara personal, sebab apabila seorang mu'alaf dia memeluk agama Islam, lepas tu sebelum dia join kelas, dia akan belajar dengan saya secara personal.
saya dapat satu idea bahawa Al-Quran digital ini dapat membantu anak murid saya untuk menguasai pembelajaran Al-Quran dengan lebih mudah dan cepat. Muhammad Hafiz Ye, 36 tahun, memeluk Islam pada 2019 antara pelajar setia kelas mengaji Ustazah Samhah. Keinginan anak jati setiawan ini menjadi saudara baharu bermula kerana dia tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Ekoran penularan wabak COVID-19 yang mengekang pergerakan dan perhimpunan, kelas agama Samhah kini beralih ke kaedah media elektronik. Sebagai seorang mualaf memang ada masalah sikit kira lebih susah untuk kita baca dalam baca ayat dalam Quran ni. Jadi alhamdulillah saya dapat belajar juga akhirnya dengan izin Allah dan dengan bantuan Quran digital ni. Sejak MCO, sebelum MCO, PKP lah, sebelum PKP kan, saya datang ke rumah Ustazah Samhah untuk belajar secara bersemuka. Tapi sejak MCO, PKP tu dah terbatas dah semua tu. Terbatas, jadi saya dapatlah Quran digital ni sedekah daripada Ustazah. Bolehlah saya belajar kat rumah. Ia lebih efektif daripada aplikasi lain. Sebab bila saya ada masalah dalam ngaji kan, tajwid tu kadang-kadang saya rasa was-was, tak confirm, saya ambil pen digital ni, saya tekan je akad ayat tu. Dia lebih tepatlah bacaan dia. Dilahirkan dari keluarga keturunan Cina dan memeluk Islam ketika usianya 20 tahun. Pada 1985, Samhah dan Hasan mendirikan rumah tangga dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Walaupun kini bergelar seorang nenek, dia masih cergas dalam lapangan berdakwah. Pengorbanan Samhah akhirnya diiktiraf apabila dinobat Tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Perak kategori Saudara Baharu 1996. Alhamdulillah, sebagai seorang suami, saya merasa amat bangga di atas usaha isteri saya membantu mu'alaf-mu'alaf dalam mempelajari agama Islam. Jadi segala usaha-usaha yang beliau curahkan, saya amat berbangga dan amat saya hargai. Dan diharapkan para pelajar-pelajar beliau pun dapat menghargai apa usaha-usaha yang telah diusahakan oleh beliau. Susulan pengamalan normal baharu, kelas agama sedikit tergendala, namun Samhah tidak berputus asa. Semangat Samhah mencari pahala masih membara. Walaupun sudah lebih 3 dekad, dia secara sukarela membantu mu'alaf mencari pedoman dan petunjuk ke pangkuan Allah SWT. Dia bersyukur kerana dikurniakan ilham membantu anak-anak muridnya dalam proses pembelajaran Al-Quran. Kaedah baharu ini terbukti berkesan membantu mereka yang berhajat mendalaminya, lebih-lebih lagi apabila kelas mengaji tidak berjalan seperti biasa. Syukur Alhamdulillah, ya Allah, dapat Quran digital ni. Saya rasa Quran ni dapat sangat membantu anak murid saya untuk menguasai Iqra' dan juga bacaan Al-Quran dengan lebih baik dan lebih tepat untuk menguasai, lebih tepat untuk khatam Al-Quran. Selagi mempunyai kudrat tulang 4 kerat, Samhah bertekad meneruskan usaha membantu saudara baharu memperolehi kejayaan dalam misi perjalanan kerohanian masing-masing. Hakikatnya, komuniti mu'alaf ini masih memerlukannya sebagai tempat rujukan. Bukan sahaja dalam soal agama, tetapi juga sebagai tonggak sokongan untuk mereka yang menghadapi pelbagai cabaran hidup selepas memeluk Islam. Saya sentiasalah berdamping dengan mu'alaf-mu'alaf ni. Jadi kalau mu'alaf ni ada apa-apa masalah tentang agama Islam ni, dia orang akan tanya pada saya, akan rujuk pada saya, dan saya lah yang kebanyakannya saya akan menyelesaikan masalah mu'alaf ni. Jadi saya dah 27 tahun terlibat dalam bidang dakwah ini, dan ia telah menjadi satu darah daging kepada saya sampailah selagi hayat di kandung badan. Saya rasa itulah tugas yang akan saya pikul, yang akan saya buat selagi saya berada di muka bumi ini. Mencurahkan bakti sudah sebati dengan darah daging Samhah.
Kalau sebelum ini dia aktif membantu saudara baharu melalui kuliah mengaji, kini dia menaruh harapan tinggi terhadap kaedah baharu seperti media sosial dan peralatan elektronik dalam memberi nafas baharu kepada aktiviti dakwah di zaman normal baharu ini. Bagi mu'alaf, penggunaan gadget elektronik seperti Quran digital adalah berita baik untuk mereka yang dahagakan bimbingan agama yang lebih menyeluruh, terutama terpaksa berhadapan dengan kekangan seperti penjarakan sosial untuk membendung penularan wabak maut ini. Samhah, individu yang berkorban jiwa dan raga dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Kerelaan dan kesungguhan Samhah membantu saudara baharu yang masih samar mengenai agama Islam menjadikannya seorang Muslim sejati, satu kebanggaan kepada kita semua. Tak kala rakyat Malaysia baru sahaja ingin menghirup udara segar selepas beberapa bulan bergelut dengan virus maut COVID-19, tiba-tiba bermula bulan Oktober hingga kini, mimpi ngeri pandemik itu kembali menghantui semua pihak. Barisan hadapan seperti anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang baru sahaja ingin menarik nafas lega, kini diatur gerak semula menjadi benteng pertahanan tanpa mengira siang atau malam. Manakala warga Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di Cabang Pergerakan Udara dan nombor 22 Skuadron Pangkalan Udara Subang kembali sibuk dengan penghantaran bantuan peralatan perubatan ke Sabah dan Sarawak. Antara yang teruk terjejas pada kali ini adalah negeri di bawah bayu. Hampir setiap hari angka pesakitnya mencecah ratusan orang. Sehingga terdapat hospital di Sabah tidak mampu menampungnya, terutama Hospital Tawau terpaksa memindah pesakit biasanya ke tempat lain. Kol Kesihatan Diraja KKD ATM telah diberi tanggungjawab bagi menyediakan hospital medan sementara untuk menguruskan pesakit berkenaan. Mereka telah mula menabur bakti sejak tahun 1967 dan ia terus berevolusi mengikut peredaran zaman. Mengikut pengarah perubatan bahagian perkhidmatan kesihatan ATM Major Jeneral Datuk Dr. Zulkifli Mat Jusoh, terbaharu mereka dalam proses menerima aset hospital medan yang dilengkapi teknologi terkini di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan Kuala Lumpur. Ianya dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang moden dan canggih mengikut peredaran keperluan semasa serta cabaran dan juga keperluan misi ataupun operasi itu sendiri, di mana Hospital Medan ini dilengkapi dengan perhubungan satelit serta peralatan-peralatan yang boleh orang kata berinteraksi dengan pakar-pakar di hospital dan juga di lapangan. Pada masa yang sama, anggota KKD juga tidak menang tangan menyediakan peralatan perubatan untuk keperluan Hospital Medan di Tawau. Kelengkapan yang terdiri daripada katil, peralatan perlindungan diri PPE, pelitup muka dan banyak lagi kemudian dibawa ke Pangkalan Udara Subang untuk proses logistik. Banyak penerbangan penghantaran berkenaan telah dibuat menggunakan pelbagai aset TUDM dan Majalah 3 berkesempatan mengikuti satu daripadanya pada 17 Oktober lalu. Ketika penerbangan menggunakan pesawat angkut TUDM A400, turut dibawa 12 orang pegawai dan 60 anggota sokongan perubatan. Hari ini adalah penerbangan TUDM 468. Penerbangan hari ini akan melibatkan penghantaran barang-barang keperluan perubatan di negeri Sabah. Ya, bersama juga dengan penerbangan pada hari ini adalah pemergian penghantaran kumpulan induk Hospital Medan Angkatan Tentera yang akan beroperasi di Tawau pada masa akan datang. Melalui pemerhatian kami, 7 anak kapal nombor 22 Skuadron yang diketuai juruterbang Major Muhammad Syafiq Muhammad Amin TUDM yang menjayakan misi penerbangan kali ini
perlu memakai PPE bermula dari Pangkalan Udara Subang untuk langkah pencegahan daripada jangkitan virus berbahaya. Selalunya kami akan pakai PPE ini sebelum kami berlepas. So kami akan pakai PPE untuk semua kru dan kami hanya akan membuka PPE di destination akhir which is Subang. So cabaran dia panas dan juga pergerakan lebih kurang limited lah sebenarnya di dalam kapal. Walaupun kesemua anggota ATM ini kelihatan tenang dalam penerbangan ke Tawau, dalam hati masing-masing mungkin terdetik kerisauan berhadapan dengan musuh tanpa bayangan itu. Namun mereka tetap harungi dengan penuh semangat demi sumpah keramat berbakti kepada negara dalam apa jua keadaan. Penugasan di Hospital Tawau ini amat berbeza sedikit di mana anggota-anggota dan pakar serta pegawai perubatan akan terdedah pada risiko jangkitan COVID-19 dan perkara ini kita telah peringatkan lebih awal semasa kita memberikan taklimat kepada mereka di mana kita mengingatkan bahawa risiko ini adalah amat tinggi dan mereka perlu lebih berhati-hati. Selain bantuan peralatan perubatan yang disediakan oleh bahagian perkhidmatan kesihatan ATM, Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia, Mercy Malaysia juga tidak ketinggalan menghulurkan bantuan. Maka keseluruhan muatan yang dibawa hari ini adalah 14 tan. Hospital Medan ATM di Tawau ini dijangka akan beroperasi untuk sekurang-kurangnya 3 bulan. Tapi ianya lebih bergantung kepada keperluan semasa di Tawau. Perkhidmatan Hospital Medan ATM setakat ini bukan sahaja beroperasi di dalam negara, malah peringkat antarabangsa di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Hospital Medan ini dengan kata lain adalah hospital di luar pada kawasan hospital. Maksudnya apa yang kita perlu buat ialah berdasarkan kepada keadaan muka bumi ataupun infrastruktur yang ada di sekeliling dan bergantung juga kepada jenis operasi yang kita telah diatur gerakkan. Ya, kalau di Medan perang sebagai contoh, sudah tentulah kita akan bersama dengan kumpulan sokongan yang lain di kawasan taktikal untuk membantu. Tetapi dalam segi bencana, dan kita akan gerakkan di kawasan di mana bencana itu berlaku ataupun di mana kawasan yang kita akan dapat memberi perkhidmatan dengan lebih cepat dan efisien. Jadi dengan itu sekiranya di kawasan tersebut terdapat bangunan-bangunan yang kita boleh gunakan untuk menempatkan Hospital Medan dan kita akan gunakan. Difahamkan, sekiranya dalam masa terdekat, lebih banyak Hospital Medan diperlukan dalam membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM membendung penularan COVID-19. Aset yang baru diperolehi ini juga akan diatur gerakkan mengikut keperluan. Walaupun aset Hospital Medan yang lain tidak moden sebegini, namun asasnya tetap sama. Bantuan peralatan perubatan yang tiba di lapangan terbang Tawau kemudian dibawa ke Dewan Kompleks Sukan daerah itu yang menjadi Hospital Medan kira-kira 5.8 km dari Hospital Tawau. Hospital Medan berkenaan mula beroperasi 10 Oktober lalu dengan kemudahan 100 katil, menyediakan rawatan kepada pesakit bukan COVID-19 yang merangkumi perubatan am, pembedahan am, obstetrik dan ginekologi, ortopedik serta perubatan kanak-kanak. Dengan inisiatif ini, Hospital Tawau boleh memberi tumpuan kepada rawatan pesakit COVID-19 yang memerlukan penjagaan rapi. Termasuk pakar perubatan keluarga, pakar bios, pakar bedah dan juga pakar perubatan sakit puan dan pakar kanak-kanak. Ini semua adalah untuk membantu Hospital Tawau memberikan perawatan yang sepatutnya. Usai sahaja Hospital Medan Tawau dibina, kesemua pesakit biasa hospital daerah itu dipindahkan ke sini.
Namun bukan semua ahli keluarga pesakit dibenarkan melawat. Untuk pelawat tidak dibenarkan kecuali pelawat rasmi sahaja. Sebab sekiranya berlaku lawatan yang tidak terkawal akan menyebabkan kemungkinan besar kes COVID akan mencemari hospital ini. Rata-rata pesakit yang menerima rawatan di Hospital Medan Tawau ini berpuas hati dengan perkhidmatannya. Kami ditempatkan di sini, alhamdulillah, walaupun masa yang singkat tapi selesa. Sementara itu, pesawat A400 yang telah selesai misi di Tawau kemudian meneruskan penerbangan penghantaran ke Kota Kinabalu dan pengambilan sampel-sampel COVID-19 untuk dibawa bagi pengesahan sampel di makmal-makmal Semenanjung. Begitulah rutin kebanyakan anggota TUDM pada waktu ini demi memastikan kesejahteraan rakyat dan negara. Ternyata pengorbanan barisan hadapan ini sangatlah besar. Moga Tuhan sentiasa memberkati frontliners ini. Terletak hampir 60 km dari Bandar Kuala Lumpur, sebuah pusat rekreasi menjadi tumpuan pelancong, terutamanya buat yang ingin meloloskan diri dari sibuk kota raya dan menikmati keindahan alam semula jadi. Rumah inap yang berkeluasan 45 ekar ini mempunyai lebih 60 buah bilik yang dibina dari buluh. Menyedari bahawa industri buluh di Malaysia kurang dipelopori ramai, buah fikiran Lai Yang Fok untuk membubuhkan pusat eko-pelancongan yang berasaskan tumbuhan buluh sejak tahun 2015 membuahkan hasil. Kini ia sudah dikenali pelancong tempatan maupun antarabangsa kerana keunikan reka bentuknya. Tumbuhan buluh ni memang satu tumbuhan yang begitu ajaib lah, dengan dia menyerap karbon dioksida yang begitu banyak dan mengeluarkan oksigen yang begitu lebih daripada pokok-pokok yang biasa. Kebanyakan bangunan di sini dibina daripada buluh jenis semantan dan buluh betong. Memandangkan ia berasal dari tumbuhan liar yang membesar di hutan, kecenderungan untuk diserang oleh serangga perosak seperti bubuk adalah tinggi. Bagi mengelakkan permasalahan serangan itu, bahan kimia untuk membasmi haiwan perosak ini akan diaplikasikan di semua bangunan 2 kali setiap bulan. Menyedari tumbuhan buluh memberi pelbagai kebaikan seperti sebagai penyerapan haba yang sempurna, lebih 5 tan buluh semantan mentah akan dibeli setiap minggu dari perkampungan orang asli berdekatan. Ruas buluh akan ditepuk bagi memudahkan proses penyerapan bahan kimia ketika ia diawet. Semua buluh yang akan digunakan untuk dijadikan bahan binaan akan diawet terlebih dahulu. Campuran boron dan boric acid yang dikenali sebagai borax bukan sahaja berfungsi untuk menghalang bangunan diserang oleh serangga perosak. Ia juga untuk memastikan kekukuhan buluh-buluh ini bertahan melebihi 5 tahun lamanya. Buluh
Buluh jenis semantan mempunyai tekstur luaran yang lebih kuat yang menjadikan ia dipilih untuk digunakan sebagai bumbung bahan binaan di sini. Memandangkan ia mempunyai bentuk semula jadi silinder, bahagian tumbuhan ini akan dijadikan pelupur supaya ia lebih fleksibel untuk digunakan sebagai bumbung. Pelupur buluh akan dibiarkan di dalam kolam rendaman bahan kimia selama seminggu. Ini bagi memastikan campuran bahan kimia meresapi pelupur buluh dengan menyeluruh sebelum ia dijemur dan digunakan sebagai bumbung rumah inap di sini. Selain perkampungan orang asli sekitar Selangor, pokok buluh juga boleh didapati di tempat lain, antaranya Sik Kedah. Dikelilingi dengan kawasan Bukit Bukau adalah sebab ia dipenuhi dengan habitat buluh liar seperti buluh semantan, buluh duri dan juga buluh betong. Namun kawasan ini juga mempunyai tanah yang sempurna buat pengusaha ladang buluh menyamai buluh madu. Buluh madu atau nama saintifiknya Gigantochlora albociliata mempunyai saiz batang yang sederhana kecil. Penjagaan buluh madu tidak sukar. Ia tidak perlu kerap disiram dan proses pembajaan hanya perlu dilakukan sebanyak 2 kali setahun bagi mempercepatkan proses pembesaran tumbuhan berumpun ini. Buluh adalah tumbuhan tidak berkayu dan mempunyai struktur berongga di bahagian tengah. Tumbuhan tidak berkayu ini dikelaskan dalam keluarga yang sama dengan rumput. Ia dipanggil keluarga Graminae. Justru secara taksonomi, tumbuhan buluh dikelaskan sebagai rumput-rumput gergasi. Proses dia, kita mesti cuci dah setahun 2 kali. Cuci macam mana tu? Cuci contoh macam kita perunding lah, kena cuci sekeliling kawasan kan. Sekeliling kawasan dia kita kena cuci. Lepas tu kita mesti buat penjarangan. Penjarangan ni contoh macam pokok ni tak boleh tinggal banyak. Kurang-kurangnya ada 8, 7 batang saja. Dia tak boleh banyak. Sebab dia kurang besar lah. Setiap 6 bulan, perdu buluh yang dikira sudah matang akan dikeluarkan untuk proses semaian. Terdapat beberapa teknik semaian buluh yang boleh digunakan, seperti penanaman biji benih secara langsung, keratan dahan atau proses pengkulturan tisu menggunakan kemudahan makmal. Namun pengusaha di sini lebih selesa menggunakan teknik semaian keratan dahan atau perdu buluh. Menurutnya, berdasarkan pengalaman mereka, teknik ini mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk menghasilkan buluh yang sihat. Kita kena ambil dia punya umi dia lah. Umi dia tu untuk jadikan semaian. Keduanya kita mesti simpan dalam polybag untuk mudahkan kerja-kerja pemindahan lah. Lepas tu kita tunggu sampai kurang-kurang 6 bulan lah baru buat pemindahan tu di tapak ladang lah. So, kena tunggu dia sesuai lah. Waktu kurang-kurang musim hujan lah kan. Berbeza pula di kampung Sungai Senam Sik. Muhammad Khairul Taw Abdullah, 59 tahun, antara pengusaha barangan yang berasaskan buluh sejak tahun 1991. Lelaki mualaf ini mempercayai bahawa industri perabot buluh mempunyai potensi yang tinggi dalam pasaran domestik maupun antarabangsa. Tahun ni saya ada buat yang produk yang terbaru, kan? Guna buluh juga. Tapi itu buluh tu bukan buluh besar, bukan buluh semantan, itu buluh madu. Buluh madu tu kita
buat jadi papan, dia boleh buat perabot. Macam lah ni saya gajian dalam 3-4 bulan tu, alhamdulillah lah kan, boleh berjaya lah. Saya boleh proses keluar barang yang potensi kan. Dia boleh pijau, itu boleh ekspor. Buluh madu yang telah dibentukkan sehingga mempunyai permukaan akan dicantumkan dengan blok buluh yang lain sehingga menjadi papan. Kemudian, pengapit G akan digunakan untuk mendapatkan hasil papan buluh yang lebih kemas. Buluh pula, dia ni dalam tengah 2 tahun lebih sikit dia boleh pakai lah. Kalau kita nak balak lah, kayu lah, dia kena belai-belai tahun kan, puluh-puluh tahun. Lepas tu tanam buluh pula, di alam sekitar dia bagus. Dia tanam satu bedu, dia guna sampai bilah-bilah pun dia boleh hidup kan. Tiap-tiap tahun dia naik lebung kan. Kita tinggal lebung dia, kita buat papan kan. Saya ingat insya-Allah satu hari nanti kita Malaysia boleh keluar papan buluh dengan buluh madu saja. Papan buluh akan dijemur dan dibiarkan selama sehari suntuk sebelum ia diketam bagi mendapatkan permukaan yang lebih licin. Buluh madu digunakan kerana mempunyai rongga yang lebih kecil, menjadikannya lebih kukuh jika dijadikan sebagai bahan utama perabot. Walaupun hanya berbekalkan mesin yang berusia melebihi 2 dekad, Khairul membuktikan di mana ada kemahuan, pasti ada jalannya. Oleh kerana tidak ramai individu yang mula mengusahakan buluh sebagai produk komersial, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau MTIB mengorak langkah mengembangkan industri ini. Dengan satu projek dengan MTIB, kita melihat satu cabaran baru untuk menghasilkan produk perabot daripada bahan buluh. Jadi kalau kita lihatkan bahawa reka bentuk bahan buluh ialah bersifat silinder. Jadi menjadi cabaran kami ialah melihat bagaimana bahan buluh ini boleh dilihat sebagai satu produk sama juga dengan produk-produk kayu yang ada di dalam pasaran. Kelebihan pada bahan buluh ini, dia mempunyai tekstur ataupun ira kayu yang sangat menarik kerana dia bersifat fiber. Melihat potensi yang tinggi dalam industri buluh, pelbagai usaha jitu telah dilancarkan pihak MTIB bagi menggalakkan orang ramai untuk turut terlibat dalam industri ini. MTIB adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi KPPK. Jadi kita bertanggungjawab dalam membantu pembangunan industri kayu secara keseluruhannya. Jadi salah satu sektor yang kita beri perhatian pada masa sekarang adalah industri buluh. Kerana kita menganggap dia sebagai satu sumber alternatif kepada sumber kayu. Dengkil Selangor. Bengkel ini diiktiraf MTIB untuk merealisasikan produk buluh yang telah sempurna direka. Kita nak lari daripada tanggapan orang yang buluh ini macam untuk pembuatan produk tradisional dan menggunakan buluh bulat. Jadi apa yang kita tengok tadi, kita menggunakan buluh berlaminasi yang kita proses dan kita menggunakan sebagai bahan untuk kita reka dan penghasilan kita punya produk lah. Apa yang saya lihat, produk-produk seperti ini akan dapat menarik lebih tarikan pengguna lah. Rekaan dengan ukuran yang tepat akan ditukarkan dalam bentuk kod melalui perisian khas. Ia dipanggil G-kod. Satu mesin pemotongan kayu moden yang dipanggil CNC akan membaca G-kod dan memotong papan buluh secara kawalan komputer. Desain daripada Dr. Khairul dan MTIB, bahan mentah daripada mereka, dan apabila kita terima desain, kita akan tukar ke G-code untuk proses CNC, dan daripada CNC kita akan terus jalan mesin CNC lah. Dengan adanya teknologi yang bertaraf dunia, penghasilan perabot berasaskan buluh tidak lagi sukar.
Jika dulu kebanyakan perabot buluh hanya datang dengan bentuk silinder, kini ia bukannya satu kekangan untuk menghasilkan perabot buluh dengan variasi rekaan bentuk. Untuk meningkatkan kualiti buluh Malaysia di pasaran antarabangsa, penyediaan pinjaman di bawah program pembangunan ladang hutan berjumlah RM10,000 per hektar dengan syarat-syarat yang ditetapkan adalah antara usaha MTIB untuk membantu pengusaha yang berminat dengan perladangan buluh di Malaysia. Usaha MTIB bagi mengembangkan industri buluh di Malaysia ini diharap dapat mengubah persepsi setengah pihak yang hanya menganggap rumput-rumput gergasi itu digunakan untuk memasak lemang atau pembuatan barangan kraftangan. Sebaliknya, ia mempunyai potensi untuk dijadikan produk yang lebih berkualiti tinggi. Contohnya, boleh digunakan sebagai bahan utama dalam proses binaan seperti di pusat peranginan ini. Batang buluh yang bersaiz besar seperti buluh betong dan buluh semantan lazimnya digunakan sebagai rangka bilik inap ini. Buluh juga mempunyai daya ketahanan yang sama dengan konkrit dan mampu menahan beban sebanyak 4 tan. Sifat buluh yang tidak menyerap haba menjadikan ia sesuai dijadikan bahan binaan. Bahkan, ia hanya mengambil masa 3 hingga 5 hari untuk menyiapkan sebuah bilik inap yang mampu memuatkan 2 tetamu. Tumbuhan tidak berongga ini akan kelihatan lebih kusam, terutamanya setelah diawet dan dikeringkan. Bagi menaikkan seri perabot yang dihasilkan, varnish akan digunakan sebagai sentuhan akhir. Di sini sebab saya banyak buat binaan buluh, di mana saya akan menghasilkan banyak juga sisa-sisa buluh. Di mana saya perlu membuat sesuatu daripada bakar ke buangkan sisa ni, saya jadikan sisa buluh ni sebagai arang. Dan arang ni boleh dijual balik kepada customer untuk buat barbecue ke, untuk bakar-bakar makanan yang lain. Supaya saya jadikan buluh ni, jadikan sisa ni sebagai bahan yang recycle balik untuk pendapatan dan juga mesra alam lah. Sisa buluh yang terhasil dari proses binaan akan dikutip dan dibawa ke got arang yang terletak di bahagian belakang resort ini. Bagi memudahkan urusan pembakaran, ia akan dipotong dengan saiz yang lebih kecil sebelum diproses menjadi arang. Tadom Hills Resort pernah menghasilkan melebihi 100 kg sisa buluh. Jika sebelum ini sisa dianggap tidak berharga dan hanya dibuang dan dibakar, kini ia mampu menghasilkan satu lagi produk yang boleh dikomersialkan kepada tetamu yang datang berkunjung ke sini. Ini menjadikan buluh sebagai tumbuhan sifar sisa. Kesemua serpihan buluh akan dimasukkan ke dalam got arang dan disusun teratur. Kemudian, buah sawit akan digunakan sebagai pemula api dan sisa buluh yang lain sebagai bahan bakar arang buluh. Setiap kumpulan arang buluh akan mengambil masa sekitar 8 jam proses pembakaran. Sementara itu, sisa buluh sebagai bahan bakar akan sentiasa diganti sehingga buluh bertukar menjadi arang. Arang buluh yang telah mengalami proses lengkap akan dibungkuskan dan dijual sebanyak RM15 sepaket. Selama 3 tahun mengusahakan pemprosesan arang buluh di sini, Datuk Lai masih belum memasarkan produk arang buluh ke pasaran luar. Ia hanya dijual buat pengunjung di sini.
Menurut Datuk Lai, arang buluh bukan sahaja boleh digunakan sebagai bahan bakar. Ia juga berfungsi sebagai penyerapan bau yang tinggi. Selain mempunyai berat yang lebih ringan, arang buluh juga mempunyai daya penyerapan haba yang lebih singkat berbanding dengan arang kayu. Walau masih ramai yang belum berani mencuba untuk mengambil risiko dalam menjayakan industri buluh di Malaysia, usaha dan uji kaji pengusaha-pengusaha buluh terbukti bahawa rumput gergasi ini boleh diletakkan setanding dengan kayu kayan yang lain serta boleh digunakan sebagai variasi produk komersial yang mampu memecah pasaran dunia.